Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Fahmi, akan berkongsi dengan anda semua di dalam subjek Sains Sukan Tingkatan 5 di dalam bidang 6, Asas Psikologi Sukan dan Sosiologi Sukan. Pada kali ini akan dikongsikan di unit 6.2 iaitu motivasi dan penetapan matlamat. Di akhir bab ini, pelajar akan dapat menjelaskan motivasi dalam sukan, mengenal pasti sumber motivasi intrinsik dan ekstrinsik, dapat membahaskan juga kesan ganjaran kepada atlet, menerangkan kepentingan penetapan matlamat kepada atlet, dapat membandingkan penetapan matlamat proses, matlamat hasil dan matlamat prestasi kepada prestasi atlet dan dapat menjelaskan tahap penetapan matlamat jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Okey, gambar piala di situ. Semua orang masuk pertandingan nak pegang piala. InsyaAllah. Motivasi dan penetapan matlamat merupakan faktor penting dalam meningkatkan minat individu untuk melibatkan diri dalam bidang sukan, meningkatkan pencapaian ke tahap yang lebih tinggi serta meneruskan penglibatan sepanjang hayat. Unit ini membincangkan kepentingan motivasi dengan mengenal pasti sumber motivasi dan kesan pemberian ganjaran. Penetapan matlamat kepada atlet dari segi matlamat proses, matlamat hasil dan matlamat prestasi serta tahap penetapan matlamat sama ada jangka pendek, sederhana dan panjang turut dibincangkan dalam unit ini. Motivasi dalam sukan. Motivasi merujuk kepada arah dan intensiti usaha seseorang individu oleh Weinberg dan Gould 2015. Arah dinyatakan sebagai tindakan individu sama ada untuk menghampiri atau menjauhi sesuatu situasi, manakala intensiti usaha merujuk kepada tahap kekuatan usaha individu tersebut untuk menghampiri atau menjauhi sesuatu situasi. Contohnya, dari segi arah, murid yang berminat untuk bermain rugby akan menyertai kelab rugby sekolah, manakala murid yang tidak berminat tidak akan menyertai kelab tersebut. Dari segi intensiti usaha, murid yang bermotivasi akan menghadiri latihan dan berlatih bersungguh-sungguh, manakala murid yang kurang bermotivasi akan menjalani latihan sambil lewa dan tidak serius. Kesimpulannya di sini, motivasi boleh disifatkan sebagai keinginan dan usaha seseorang untuk mencapai keinginan tersebut. Okey. Kalau tengok gambar ni, kita pun ada perasaan untuk mencapai tahap tertinggi macam pemain bola sepak ini mendapat anugerah membuat jaringan gol tercantik dan terpelik. Okey. Motivasi menjadi faktor untuk menggerak, mengekal atau menghentikan tingkah laku atlet ke arah matlamat yang ingin dituju. Semua pihak memainkan peranan untuk meningkatkan motivasi atlet bagi mencapai kejayaan dalam bidang sukan yang diceburi. Motivasi secara umumnya terbahagi kepada dua, iaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik boleh mengurangkan motivasi intrinsik dan begitulah sebaliknya. Oleh itu, jurulatih perlu menerapkan motivasi mana yang bersesuaian. Atlet tidak perlu mengharapkan motivasi ekstrinsik semata-mata kerana motivasi ini lebih bersifat sementara dan usaha yang dilakukan hanyalah berdasarkan habuan semata-mata. Sekiranya ganjaran tersebut tiada, atlet berkemungkinan akan berhenti daripada meneruskan penglibatan. Okey. Maksud motivasi intrinsik. Menurut Hodge 2005, motivasi intrinsik ialah motivasi yang wujud daripada sumber dalaman individu dan tidak dipengaruhi oleh sebarang faktor luaran. Motivasi intrinsik terbentuk hasil daripada keyakinan diri
tanpa mengharapkan dorongan, ganjaran atau sokongan. Atlet bermotivasi intrinsik lebih cenderung melibatkan diri dalam tugas serta berusaha untuk meningkatkan kemahiran. Contohnya, seorang atlet bermain untuk keseronokan dan kepuasan diri serta sentiasa berusaha untuk meningkatkan prestasi tanpa mengharapkan ganjaran semata-mata. Kalau sekarang punya statement yang popular, bermain untuk lencana di dada. Begitulah lebih kurang. Okey, tak fikir apa ganjaran, yang penting bermain atas nama logo di dada, iaitu jersey yang dipakai. Motivasi ekstrinsik pula ialah motivasi yang wujud daripada sumber luaran dan melibatkan ganjaran atau faktor luaran bagi mendorong individu untuk bertindak. Oleh Hoche juga 2005. Motivasi ekstrinsik ialah keinginan untuk memperoleh ganjaran dan penghargaan, sorakan, pujian dan kata-kata semangat daripada orang lain merupakan faktor pendorong untuk meningkatkan motivasi ekstrinsik. Okey, jadi fahamlah ada beza di sini. Intrinsik lebih kepada dalaman, ekstrinsik lebih kepada luaran. Itu ganjaran piala sebagai motivasi ekstrinsik. Ada atlet yang membuat koleksi piala di rumah sampai terpaksa membuat satu bilik khas simpan piala. Itu yang mana atlet yang baiklah, yang bagus, asyik menang. Kalau yang kalah, kosong biliknya. Contoh, motivasi intrinsik dan ekstrinsik atlet dalam sukan. Okey, di sebelah sini adalah motivasi intrinsik dalaman. Dia kata apa? Saya ingin mencapai potensi terbaik diri saya. Saya ingin rasa seronok. Saya ingin bersepuas hati dengan prestasi saya. Saya ingin meningkatkan kecekapan kemahiran saya. Ini orang atlet yang bermotivasikan intrinsik dalaman. Kalau yang bermotivasikan ekstrinsik, saya ingin memenangi pingat. Saya ingin mendapatkan ganjaran kemenangan yang diberi. Saya ingin bersukan untuk mendapatkan beasiswa dan jaminan masa hadapan. Saya ingin dikenali oleh masyarakat. Ini atlet yang bermotivasikan ekstrinsik. Ganjaran kepada atlet. Dalam bidang sukan, tujuan pemberian ganjaran adalah sebagai dorongan dan penghargaan terhadap atlet yang telah berusaha untuk mencapai kejayaan. Pemberian ganjaran boleh mendatangkan kesan positif dan kesan negatif kepada atlet bergantung kepada bentuk motivasi yang dimiliki. Okey. Atlet bermotivasi intrinsik, dalaman, menganggap ganjaran yang diperoleh sebagai imbuhan kerana penyertaan dalam sukan berdasarkan minat, kepuasan dan keseronokan. Sekiranya tiada ganjaran, atlet tersebut masih terus berusaha untuk meningkatkan prestasi untuk kepuasan diri sendiri. Ini kalau atlet yang dalaman. Yang luarannya tadi, kalau yang bermotivasikan ekstrinsik, dia akan sentiasa berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin ganjaran. Ganjaran yang dijanjikan. Jika ganjaran ditarik balik atau tidak setimpal, atlet sanggup menarik diri daripada menyertai pertandingan. Kalau kita bayangkan sekarang ni, dapat pingat emas akan menangi RM100,000. Kalau menang gold medal Olimpik, pencen RM5,000 sebulan, tiap bulan sehingga akhir hayat. Siapa yang tak nak kan? Sekali je menang Olimpik, dapat duit sampai akhir hayat. Okey, itu jenis contoh bermotivasikan ekstrinsik. Ganjaran ekstrinsik. Pemberian ganjaran berbentuk ekstrinsik seperti trofi, anugerah sukan ataupun beasiswa sukan akan memberikan kesan yang positif sekiranya ganjaran tersebut ditafsirkan sebagai pengiktirafan terhadap kebolehan atlet. Walau bagaimanapun, ganjaran ini juga boleh mendatangkan kesan negatif
sekiranya ditafsirkan sebagai kawalan terhadap atlet tersebut. Atlet yang terlalu mengejar ganjaran ini akan merasa tertekan dan berkemungkinan untuk melakukan apa-apa sahaja untuk memenangi perlawanan tersebut. Ganjaran ekstrinsik ini akan mengurangkan motivasi intrinsik atlet berkenaan. Maksudnya macam diugut. Okey, awak tak menang event ini, awak tak dapat beasiswa. Jadi, atlet ini mungkin dia tahu dia di tahap mana dan mungkin tak boleh menang. Jadi, dia kemungkinan akan buat apa-apa saja. Mungkin dengan menipu atau bermain dengan cara kotor untuk menang. Bagi mendapatkan ganjaran beasiswa tadi. Inilah maksudnya. Ganjaran ini akan mengurangkan motivasi dalaman atlet tersebut. Okey, ganjaran intrinsik pula hanya berbentuk seperti pujian atau senyuman jurulatih yang ditafsir sebagai pengiktirafan dapat meningkatkan motivasi intrinsik atlet dan memberi kesan positif kepada atlet. Tak ramai atlet baik sekolah ke, peringkat daerah, negeri ke ataupun peringkat kebangsaan, tak ramai yang ada begini yang mementingkan intrinsik. Okey? Contoh pihak sekolah cukuplah. Pingat emas sekian-sekian duit, pingat perak sekian-sekian dia punya nilai, RM10 ke RM20 ke, itu contoh begitu. Jarang ada yang berfikir tak apalah, menang. Tak ada. Jarang begitu. Tapi banyakkan yang atas ni, ganjaran berbentuk ekstrinsik. Justru jurulatih dan pihak pengurusan sukan perlu mempertimbangkan kesesuaian pemberian ganjaran agar ganjaran yang diberikan menjadi pendorong kepada atlet. Kalau tanya saya akan cakap, saya takkan sebut apa dia ganjaran. Jika adalah, contoh macam ada juara dapat RM100,000. Mungkin saya tak sebut nilai. Saya akan sebut siapa menang ada hadiah. Itu saja. Baru diorang akan main. Mungkin takkan buat yang ini. Apa-apa saja. Main dengan jujur. Kemungkinan lah. Okay? Penetapan matlamat. Untuk menetapkan matlamat, ia adalah sasaran yang dirancang untuk dicapai dalam jangka masa tertentu. Penetapan matlamat dapat membantu individu untuk mencapai keinginan dalam kehidupan. Penetapan matlamat juga merupakan salah satu strategi psikologi yang berkesan untuk meningkatkan prestasi atlet. Beberapa kajian telah dibuat oleh penyelidik untuk mengenal pasti jenis-jenis matlamat yang dapat memberi kesan positif dalam sukan. Kepentingan menetapkan matlamat. Ia adalah merupakan aspek penting dalam merancang latihan bagi atlet. Ia juga dapat membantu atlet untuk memberi tumpuan kepada perkara penting serta meningkatkan usaha dan motivasi atlet terhadap rancangan mereka. Ada target juga, ni target lah, juga menggalakkan atlet mencari strategi baru mengenai langkah-langkah untuk mencapai matlamat dan membantu atlet mengenal pasti tahap kemajuan. Antara kepentingan menetapkan matlamat: meningkatkan tumpuan dalam mencapai matlamat, mempertingkatkan keyakinan diri dan motivasi, mengawal dan menguruskan tahap kebimbangan, berfikiran positif, memperbaiki kualiti latihan agar menjadi lebih menarik serta mencabar, mempertingkatkan kemahiran dalam sesuatu bidang sukan, memperbaiki prestasi secara keseluruhan dengan terancam. Namun begitu, dalam membuat penetapan matlamat, terdapat beberapa masalah yang lazimnya dihadapi oleh seorang jurulatih atau atlet. Ini masalah dia. Okey. Yang pertama, gagal untuk menetapkan matlamat yang spesifik. Okey, tak ada perkhususan. Gagal untuk mengenal pasti perbezaan individu. Meyakinkan atlet tentang kepentingan penetapan matlamat. Nak yakinkan atlet ni. Okey.
menetapkan matlamat yang banyak dan terlalu awal, tidak ada tindakan susulan dan penilaian, dan gagal untuk menyesuaikan matlamat mengikut keadaan. Ni ada 6 masalah. Kesimpulannya, menetapkan matlamat yang berkesan boleh dinyatakan seperti akronim SMART. S-M-A-R-T. S. Spesifik. Matlamat yang spesifik ataupun khusus merupakan ciri penting dalam pembentukan sesuatu matlamat. Matlamat boleh menjadi luas dan kabur atau sempit dan spesifik. Menurut psikologis sukan, matlamat secara spesifik adalah lebih baik daripada matlamat yang kabur kerana objektif lebih mudah untuk dinilai atau diamalkan. M. Measurable ataupun boleh diukur. Matlamat yang ditetapkan berupaya untuk diukur bagi menilai sama ada matlamat tersebut telah tercapai atau tidak. Contohnya, matlamat yang boleh diukur adalah seperti jumlah hari, masa dan kekerapan. Contoh sini saya ambil adalah untuk atlet acara 100 meter. Okey, start hari pertama berlatih di bawah coach yang baru, maybe. Okey. Dalam masa 10 hari, boleh mencatatkan 10.5 saat, contoh. Begitu. Jadi, dalam masa 10 hari, dia mesti berlatih dan cuba sampaikan target 10.50 saat ke bawah. Dalam masa 10 hari. Itu contoh dia. Agresif ataupun mencabar. Matlamat sepatutnya sukar atau mencabar, tetapi bukan tidak boleh dicapai sehingga atlet kecewa dan menarik diri. Contoh tadi saya beri, dalam masa 10 hari, mesti dapat buat rekod masa 9 saat. Okey, itu memang tak boleh lah macam itu. Terlalu sukar untuk dicapai. Okey. Realistik. Matlamat yang ditetapkan harus realistik kepada atlet. Jurulatih tidak harus menetapkan matlamat tanpa pengetahuan terhadap kemahiran dan kemahuan atlet. Input tentang matlamat sangat penting untuk mendapat kepercayaan atlet terhadap matlamat tersebut. Atlet juga harus mempelajari proses menetapkan matlamat sendiri dan berusaha untuk mencapai matlamat berdasarkan kemampuan masing-masing. Time. Masa. Matlamat yang ditetapkan harus dicapai dalam tempoh masa yang jelas. Matlamat jangka panjang ialah matlamat akhir yang ingin dicapai. Matlamat jangka pendek pula ialah matlamat yang lebih mudah dicapai dan boleh dijadikan sebagai batu loncatan untuk mencapai matlamat jangka panjang. Gabungan matlamat jangka pendek dan panjang adalah satu strategi yang berkesan. Contoh, dalam hari pertama berlatih lari 100 meter dengan coach baru. Dalam masa 10 hari boleh buat 10.5 saat. Dalam masa 20 hari boleh buat 10.3 saat. Dan yang panjang ni tadi dapat membuat 9.50 saat. Contoh begitu. Okey, jadi ada target di situ. Baik. Jenis-jenis penetapan matlamat. Dalam konteks sukan, ia terbagi kepada 3. Matlamat hasil yang pertama ataupun outcome goals. Matlamat hasil memberi fokus kepada keputusan sesuatu pertandingan iaitu menang dalam event tersebut. Mendapat mata yang lebih daripada pihak lawan, mendapat pingat dan sebagainya. Pencapaian matlamat tidak hanya bergantung sepenuhnya kepada diri sendiri, sebaliknya juga bergantung kepada kemampuan pihak lawan. Contohnya, matlamat atlet Malaysia dalam Sukan Olimpik 2016 adalah untuk memenangi pingat emas. Atlet telah menunjukkan prestasi permainan yang amat baik, namun gagal menang pingat emas kerana berkemungkinan pihak lawan bermain dengan lebih baik atau sebab-sebab di luar kawalan atlet. Contohlah, waktu pertandingan akhir itu, atlet salah makan. Mungkin sakit perut pun ataupun badan tak selesa. Itu punca kekalahan. Tapi
Mula-mula masuk sampai ke separuh akhir tu memang main baik. Tu contohnya lah. Justru atlet dikatakan gagal. Tak boleh macam tu Ingat menjadi matlamat hasil lah. Mengumpul. Ada atlet Malaysia ni mengumpul pingat macam gini banyak di rumah. Matlamat prestasi. Memberi fokus kepada pencapaian piawaian atau objektif prestasi sendiri. Matlamat ini dikatakan berada dalam kawalan diri sendiri dan lebih fleksibel. Contohnya, atlet olahraga acara 100 meter menetapkan matlamat berlari bawah 10 saat. Atlet bola tampar pula boleh membuat 90% ketepatan untuk merejam bola semasa merejam. Matlamat proses, proses goals. Matlamat proses memberi fokus kepada persembahan atlet untuk melaksanakan tindakan dengan prestasi yang baik. Contohnya, pemain bola jaring menumpukan perhatian terhadap teknik menjaring ketika menjaring. Itu adalah matlamat untuk memenangi perlawanan. Okey. Semua jenis penetapan matlamat ini boleh memberi manfaat kepada atlet dengan syarat matlamat hasil harus ada kesinambungan dengan matlamat prestasi dan proses. Pencapaian matlamat prestasi dan proses akan membawa kepada pencapaian matlamat hasil. Matlamat hasil berfokus kepada kemenangan dalam sesuatu pertandingan. Matlamat prestasi memberi tumpuan kepada peningkatan prestasi atlet dalam keadaan sebenar. Dan matlamat proses memberi tumpuan pada teknik serta strategi semasa atlet tersebut bertanding. Tahap penetapan matlamat ada 3. Jangka pendek, sederhana dan panjang. Okey. Matlamat yang ditetapkan sebagai panduan untuk mencapai matlamat jangka panjang. Okey. Panduan untuk target jangka panjang Prestasi yang telah dicapai dalam matlamat jangka pendek dapat merangsang atlet untuk meningkatkan prestasi sendiri dan sehingga mencapai matlamat jangka masa panjang. Kebiasaannya, matlamat jangka pendek ini ditetapkan secara harian dan mingguan. Okey, sederhana pula, matlamat yang ditetapkan sebagai panduan menilai pencapaian atlet dalam matlamat jangka pendek untuk mencapai matlamat akhir. Pada kebiasaannya, matlamat jangka sederhana dibuat dalam beberapa penggal atau bulan. Okey, last sekali jangka panjang. Merupakan matlamat terakhir dalam perancangan seseorang atlet untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Jika sesuatu matlamat jangka panjang sukar dicapai, jurulatih dan atlet perlu menambah baik matlamat jangka pendek dan matlamat jangka sederhana agar dapat melaksanakan mengikut peringkat dalam membantu atlet mencapai matlamat. Untuk menetapkan matlamat ini dalam masa jangka panjang sangat berkesan bagi mencapai sesuatu sasaran. Oleh sebab menetapkan matlamat jangka panjang mengambil tempoh masa lama dan agak sukar dicapai atas sebab kebosanan serta gambaran tentang pencapaian yang agak kabur, maka cara untuk kita membuat target tadi ni dalam jangka pendek dan sederhana adalah sangat penting. Semasa berusaha untuk mencapai matlamat jangka masa pendek, perhatian terhadap matlamat jangka sederhana dan panjang juga menjadi tumpuan. Kebosanan dan gambaran yang agak mustahil atau tidak jelas dalam matlamat jangka panjang dapat diatasi sekiranya matlamat jangka sederhana dan jangka pendek ditetapkan dengan terancang. Di samping itu, pencapaian yang diperoleh dalam jangka pendek dapat membangkitkan semangat atlet untuk mencapai matlamat jangka panjang oleh Winberg dan Gold 2015. Okey, ciri-ciri menetapkan matlamat yang berkesan dan kurang berkesan. Cuba tengok dulu yang ini yang berkesan. Matlamat yang spesifik dan boleh diukur. Matlamat yang sukar tetapi realistik. Kepelbagaian matlamat termasuk jangka panjang dan pendek, menetapkan matlamat hasil, matlamat proses dan matlamat prestasi, menyenaraikan dan merekodkan matlamat, mengambil kira faktor individu,
menilai pencapaian matlamat. Kalau sini yang kurang berkesan, matlamat yang terlalu umum dan tidak boleh diukur. Matlamat yang tidak realistik atau terlalu mudah. Matlamat yang tidak pelbagai, hanya menetapkan matlamat hasil. Matlamat tidak direkodkan. Menetapkan matlamat umum untuk semua. Tidak membuat penilaian. Contoh kita nak pergi ke sukan Olimpik. Biasa gitulah. Ataupun sukan C. Ada chef de mission. CDM. Okey, pasukan Malaysia kali ini akan mendapat 100 pingat emas. Itu contoh antara menetapkan matlamat. Tetapi bukan sebut saja. Ada kajian di situ. Cara sekian-sekian dapat banyak ni. Itu contoh. Okey, secara berkumpulan. Ni boleh buat cuba buat. Pilih satu jenis sukan dan bincangkan jenis tahap penetapan matlamat dalam sukan tersebut. Jangka pendek, sederhana, panjang, hasil, proses dan prestasi. Cuba buatlah. Okey, mari kita lihat contoh soalan yang boleh keluar dalam bab ini. Okey, yang pertama, motivasi didefinisikan sebagai apa? Okey, jawapan dia. Yang kedua, situasi yang menggambarkan atlet bermotivasi intrinsik. Apa jawapan dia? Okey, dia bagi contoh lain. Sebagai penyerang hoki sekolah, Christina telah buat satu matlamat prestasi. Yang manakah bukan? Yang manakah ada target yang dibuat oleh Christina? Ni soalan-soalan berbentuk objektif. Ni untuk struktur dan esei pula lah. Nyatakan 3 prinsip, jelaskan implikasi dan huraikan pendapat anda. Okey, dia bagi satu statement, huraikan. Okey, itu saja daripada saya untuk kali ini. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.